Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda semua. Okey, so tengah hari ni kita jumpa lagi. Kali ni sebenarnya saya ikutkan saya live dekat dua tempat serentak. Lain macam kan? Saya live dekat saya punya page, saya live dekat saya punya profile. Serentak dua-dua, tapi dua-dua nama sama lah, Helmi Halim. Okey, apa yang saya nak share pagi ni ataupun siapa yang saya nak share tengah hari ni. So saya nak tengoklah juga siapa yang follow saya punya live ni sebelum saya nak share panjang-panjang kan. Hai Azu, saya nampak Azu. Hai. Waalaikumsalam Khairul Azizi. Tak apa, dia pun kacak kat sebenarnya. Okey. Ah, So tengah hari ni asyik pagi silah sebab sebenarnya nak buat live pagi tapi penyudah dia tengah hari. Dah lah tengah hari, pukul 12.30 pula tu baru nak start. Okay, tapi tak apalah kot. So hopefully sempat lah you all tengok sebelum you all nak pergi lunch. So cuma tengah hari ni apa yang saya nak share adalah 7 sebab kenapa patut memiliki rumah sendiri secepat mungkin. Kenapa Kenapa kita nak kena beli rumah cepat-cepat ni? Sebab tadi saya dah share, saya share mula-mula tadi, saya share 5 sebab. Tapi finally saya fikir balik, tak apalah, kita share 7 extra. So siapa yang follow, dapat lah. Okay. So sebelum saya nak masuk ke saya punya topik tengah hari ni, why not kalau saya nak minta tolong sikit. Kenapa kalau boleh tak saya nak minta tolong share saya punya live ni supaya lebih ramai lagi yang dapat info, supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat. Okay. So saya nak masuk saya punya topik. So kenapa 7 sebab. Sebab yang pertama, rumah adalah harta yang boleh diwarisi. Sebab apa saya cakap macam tu? Ramai ni saya nampak ni, ada Aizat, ada Wazir, okay? Ada Jamari. Jamari ni pak saudara saya ni. Okay. So salah satu sebab dia harta boleh diwarisi. Sebab rumah ni rumah yang boleh diwaris. Tapi orang cakap pula, kereta boleh waris what? Duit boleh waris kan? Tapi betul ke? Kita wariskan benda-benda yang macam tu, kereta, duit, benda-benda macam tu dia tak tahan lama. Sebab apa? Kalau kita wariskan duit, dia cepat habis. Hari ni kalau kata saya ambil inilah, saya kata kalau you all semua dapat seorang, sekarang ni saya nak bagi setiap seorang ni 50,000. Siapa yang tengah follow saya punya live ni, saya bagi seorang 50,000. Agak-agak 50,000 tu boleh habis tak dalam masa sehari, 2 hari, maybe? Kan? Betul tak? Betapa cepatnya boleh habis 50,000 tu. Okay? Tapi kalau kita wariskan rumah, dia mungkin akan ambil option, better aku duduk kat sini. Okay? Nampak tak? Nampak ke nampak? Sebab apa? Bila dia dapat rumah, dia akan fikir sama dia nak duduk, ataupun dia akan fikir untuk jual dia bukanlah satu benda yang senang. Sebab dia mungkin dia akan rasa macam susah je nak jual rumah ni. Okay? Dan mungkin dia akan rasa macam ada kenangan, kenapa aku nak kena jual. Why not kalau aku duduk je kat sini. Okay? Okay, so mana yang dah share tu saya ucapkan terima kasih. Okay? So sekarang ni yang kedua, poin yang kedua. Yang pertama tadi adalah harta boleh diwarisi. So siapa yang follow tu boleh tulis kat situ. Okay, yang kedua, rumah sebagai aset. Rumah sebagai aset. Kenapa saya kata rumah ni sebagai aset? Sebab kalau kita tengok balik, rumah sebagai aset, sekarang ni duit tu tak boleh jadi aset ke? Tak boleh sebenarnya. Sebab aset ni benda yang susah nak cair. Kalau duit ni cepat cair. Duit, macam tadi saya cakap, saya dah bagi setiap seorang 50,000. Siapa yang follow saya punya live pagi ni, saya bagi seorang 50,000. So 50,000 ni sekejap je cair. Kalau rumah kita jadikan sebagai aset, dia lambatlah nak cair. Faham ke faham? Itu poin yang kedua. Sebab ni poin-poin ni semua sebelum makan tengah hari. Sekejap korang dah pergi makan tengah hari, korang boleh bincang-bincang kan, tengok okey ke tak macam ni kan. Okey, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah pelaburan jangka panjang. Pelaburan jangka panjang. Sebab you all kena faham, bila kita beli rumah ni, dia bukanlah kita beli, lepas tu lepas 2-3 bulan kita nak jual balik. So dia pelaburan jangka panjang. Maknanya kita beli hari ni, tahun ni, so dia ambil masa untuk kita nak dapat dia punya investment dia punya pelaburan dia. So maybe dia akan ambil masa lebih kurang 5 tahun, 10 tahun. Sebab satu benda
naik selain daripada gaji, selain daripada harga barang, gaji pula. Okey. Selain daripada yang naik adalah harga rumah. Sebab maybe you beli rumah dulu, harga rumah tu ambil contoh 100,000 masa you beli dulu. Okey, tapi sekarang sebabkan dah ada kenaikan kawasan sekeliling dan sebagainya, ada sekolah, ada JASCO, ada jabatan kerajaan yang berhampiran dengan kawasan perumahan semua. Okey, menyebabkan harga rumah tadi tu pada asalnya you beli 100,000, sekarang dah mencapai atau menjangkau kepada 200,000. Tapi berapa lama masa yang nak diambil tu? Sebab tu kita cakap tadi pelaburan jangka panjang. Okey. So saya nampak dekat saya punya page Mat, saya susahlah sebut nama kau punya ni, Facebook. Nama dia Muhammad je, Mat Maziz. So terima kasih Pak follow pelaburan jangka masa panjang. Okey. Nombor 4 ni benda yang paling penting sebenarnya. Nombor 4 ni poin yang sangat-sangat penting, terutama kepada jejaka-jejaka yang belum berkahwin. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab lebih yakin bila memiliki rumah. Poin dia sekarang ni adalah lebih yakin bila memiliki rumah. Sekarang ni kalau you all belum kahwin lagi, lepas tu you pergi nak masuk Minang, you cakap, saya dah ada dah rumah sebenarnya kat taman sekian-sekian, rumah saya macam ni. So parent dia secara automatik rasa macam okey lah, anak pun mana terjamin dah ada rumah ni. Faham? Okey. So tak salah sebenarnya beli rumah, tak kisah. Tak salah sebenarnya beli kereta, silap pula. Okey. So tak kisah sama ada rumah tu you beli kecil ke besar ke, at least bila you dah beritahu dekat family bakal jadi family you tu, sebab you nak kahwin dengan anak dia, you dah beritahu dia, saya dah ada dah rumah dekat taman A, rumah saya yang corner lot tu, ataupun rumah saya yang lot tengah tu. So dia lebih yakin untuk terima you. So itu poin yang keberapa dah? Saya pula dah kira 1, 2, 3, 4. Yang keempat, you all ni faham ke faham? Tulis ke tak? Okay. Tu poin yang keempat. Poin yang kelima, sebab apa kena miliki rumah sendiri dengan secepat yang mungkin? So apa saya cakap macam tu? Saya ambil contoh macam ni. Sekarang ni katakanlah you sedang menyewa, katakanlah korang semua ni sedang menyewa rumah. So you bayar sewa rumah setiap bulan lebih kurang dalam 500 sebulan. Okey, 500 sebulan. You rasa 500 sebulan tu takkan naik ke? Ataupun akan konsisten je selama beberapa tahun you nak sewa kat situ? Pengalaman saya sendiri, saya sewa rumah pertama. Saya sewa rumah pertama harga dia RM300 sebulan untuk rumah tu. Lepas tu saya keluar sebab saya nak pergi tempat lain, berhijrah. So bila saya keluar, saya tanya balik dengan penyewa yang masuk rumah yang saya keluar tu, owner dah naikkan RM50. Tak banyak, RM50 je dia naik kan. Jadi RM300 Nampak tak? Lepas tu saya dah masuk dalam rumah lain. So lepas tu saya sewa rumah lain pun, rumah yang saya sewa pun dah makin lama makin meningkat harga sewa dia. So sama juga rumah yang saya sewa mula-mula tadi tu, lepas beberapa tahun saya pergi balik ke rumah tu, saya tanya balik dengan penyewa dia, berapa sewa sekarang? Dia kata dah dekat 5 lah. Nampak tak? Kadar sewa pun meningkat, harga rumah pun pasti meningkat. So kalau kata you sewa rumah sekarang 500, takkan saya boleh jamin kata sewa tu akan meningkat. Kalau tak meningkat setiap tahun, at least maybe dalam 2-3 tahun sekali, owner akan tingkatkan dia punya monthly untuk rental tu. Sama juga dengan harga rumah. Sekarang ni kalau you masih tangguh lagi nak beli rumah, you rasa macam you nak beli rumah, lepas tu tiba-tiba you nak tangguh dululah sebab ada komitmen lain yang nak kena buat, mesti you akan rasa menyesal. Sebab apa? Rumah yang you tengok pada waktu sekarang, pada waktu tersebut, mungkin harga rumah tu dalam 150 ataupun 200. Tapi disebabkan you tangguh untuk beli rumah, sebab harga rumah takkan pernah turun. So harga rumah sentiasa akan meningkat, sama ada sikit ataupun banyak. Okey. So bila semakin meningkat, pada waktu tu you pun lagi tak mampu lagi, sebab banyak kos yang nak kena tanggung. Sebab saya rasa nanti saya akan share lagi sekali apa kos-kos yang nak kena tanggung bila you nak beli rumah. Okey, so faham ke faham? Harga rumah semakin meningkat. Tu salah satu poin yang ke-5. Okey. So poin yang ke-6, so ni extra sebab tadi saya janji nak buat 5, tapi saya decide nak buat lebih, jadi 7. Poin yang ke-6 adalah rumah pertama ni sesuai untuk buat pelaburan. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kadang-kadang kalau mana yang beli rumah pertama,
Dia beli rumah pertama sebab dia masih lagi duduk dengan parent. Dan dia pula kerja dekat dengan kawasan rumah parent dia. And then dekat-dekat kawasan rumah yang dia duduk sekarang ni, ada orang nak sewakan, ada orang nak jualkan rumah tu. So dia pun cepat-cepat grab untuk beli rumah tu sebab dia tahu pasaran sewa dekat situ sangat-sangat tinggi. So dia beli, dia tak payah duduk pun sebab dia dah duduk dengan parent. So why not, kalau beli, sewakan dulu. So jadikan pelaburan. Nampak tak? Sebab bila you dah buat pelaburan, so you dah make sure rumah tu orang lain yang tolong bayar. So dekat situ kita dah guna OPM, others people money. Faham? Okay? So tu yang point yang ke-6. Last but not least, point yang terakhir ni adalah dia punya point dia untuk berteduh buat pasangan baru kahwin. So ni point yang tadi yang kita relate balik dekat atas. Lebih yakin bila memiliki rumah. Point yang keempat yang saya share mula-mula tadi tu, dia relate dengan point nombor 7. Sebab bila dia dah ada rumah, so at least dia dah ada tempat untuk nak bagi anak isteri dia berlindung. So if anything happen pun dia dah ada rumah. So tak perlu nak tergapai-gapai. Katakanlah sekarang you masih menyewa rumah. So bila you still sewa rumah, you rasa berapa lama you nak kena bayar setiap bulan sewa rumah tu. Okay? So bila you nak bayar setiap bulan sewa rumah tu, katakanlah sampai satu level you dah tak mampu lagi nak bayar sewa rumah, ataupun pada waktu tu tiba-tiba owner kata I nak bagi you notice 2 bulan untuk you kosongkan rumah ni sebab I dah nak masuk balik dalam rumah ni. So waktu tu you baru nak start cari rumah lain, you baru nak start nak beli rumah. So might be waktu tu dah terlambat. Sebab apa saya kata terlambat? So waktu tu mungkin harga rumah yang you nak beli dah tak sama macam mana dulu. So dulu harga rumah yang you nak beli adalah 150, tapi sekarang ni dah 300 maybe. Okay? So dapat ke dapat? Sekarang ni dah ada 7 yang saya kongsikan. Adalah 7 sebab kenapa you kena beli rumah sekarang, secepat yang mungkin. Okay? So siapa yang terlepas saya punya sesi yang saya share tadi, point nombor 1 sampai nombor 7, saya tak delete video ni, insyaAllah. So boleh tengok balik, boleh repeat tengok berulang-ulang kali. Boleh share dengan kawan-kawan supaya dia orang pun dapat input, dapat knowledge, dapat info. Okay? So saya nak ucapkan terima kasih pada siapa yang follow. InsyaAllah sekiranya ada rezeki kita akan jumpa lagi. Saya akan share lagi berkenaan dengan benda lain. Okay? So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.